Kita mulakan dengan langkah-langkah pengisian OSHWA bagi audit dokumentasi terlebih dahulu. Kita pergi terlebih dahulu ke bahagian elemen A, iaitu bahagian dasar. Bahagian dasar boleh dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan juga penglibatan serta pemahaman pekerja berkaitan dengan dasar. Keputusan OSHWA untuk bahagian dasar KKP akan ditanda sebagai ya sekiranya dasar disediakan secara bertulis, bertarikh, ditanda tangani oleh pihak pengurusan tertinggi syarikat, dipamerkan dan disediakan dalam bahasa yang difahami seperti bahasa Melayu dan salah satu bahasa lain jika perlu. Sekiranya elemen tersebut tidak dipatuhi, maka bahagian dasar KKP akan ditanda sebagai tidak. Sekiranya pihak majikan mengambil 5 orang pekerja dan ke bawah, maka putusan untuk bahagian dasar KKP akan ditanda sebagai NA. Seterusnya, untuk bahagian pelibatan dan pemahaman pekerja, sekiranya dasar tersebut diterangkan dan difahami oleh semua pekerja, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai ya. Dan taklimat berkaitan dengan dasar KKP ini hendaklah direkodkan. Sekiranya pihak majikan tidak menerangkan bahagian dasar KKP ini kepada pekerja, maka bahagian ini akan ditanda sebagai tidak. Sekiranya pihak majikan mengambil 5 orang pekerja dan ke bawah, bahagian A2 ini akan ditanda sebagai NA. Dan bahagian dasar KKP ini adalah kepatuhan di bawah Seksyen 16 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kita lihat dahulu bahagian elemen B, iaitu pengelolaan KKP. Saya akan terangkan satu persatu apakah elemen yang akan dinilai untuk bahagian ini. Pertama, bahagian B1, adakah tanggungjawab KKP dinyatakan secara jelas untuk semua pekerja? Dan untuk bahagian ini, keputusan OSHWA akan ditanda sebagai ya sekiranya bahagian tersebut dinyatakan melalui carta organisasi, surat lantikan dan juga job description. Sekiranya mana-mana perkara tersebut tidak dapat disediakan, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya bahagian B2, iaitu pegawai keselamatan dan kesihatan. Sekiranya pihak majikan mengambil 100 dan ke atas orang pekerja bagi mana-mana industri pembinaan kapal, gas dan industri petrokimia, industri kimia, pembuatan boiler dan UPV, industri logam, industri pembuatan kayu ataupun industri pembuatan simen, maka pihak majikan hendaklah melantik seorang SHO yang kompeten dan berdaftar dengan pihak JKKP. Sekiranya pihak majikan mengambil 500 dan ke atas orang pekerja bagi industri pembuatan selain daripada yang saya nyatakan tadi, maka pihak majikan juga wajib melantik seorang SHO yang kompeten. Sekiranya pihak majikan tidak tertakluk mana-mana peraturan ini, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai NA. Sekiranya pihak majikan gagal melantik SHO yang berdaftar untuk industri yang saya nyatakan tadi, maka keputusan OSHWA akan ditanda sebagai tidak. Pelantikan SHO ini adalah peruntukan di bawah Seksyen 29 AKKP 1994. Seterusnya kita pergi kepada penubuhan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Untuk bahagian ini, sekiranya pihak majikan mengambil 40 dan ke atas orang pekerja, maka pihak majikan wajib menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Dan ini adalah peruntukan di bawah Seksyen 30 AKKP 1994. Sekiranya pihak majikan mengambil kurang daripada 40 orang pekerja, maka pihak majikan hendaklah menubuhkan pasukan keselamatan dan kesihatan, dan ini perlu merujuk kepada item B-5. Seterusnya adalah bahagian keahlian jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Untuk bahagian ini, dokumen boleh dirujuk melalui
jatah organisasi ataupun surat lantikan bagi setiap ahli jawatankuasa itu sendiri. Dan sekiranya pihak majikan mengambil kurang daripada 100 orang pekerja, maka pihak majikan hendaklah melantik seorang pengerusi, seorang setiausaha dan sekurang-kurangnya 2 orang wakil majikan dan juga 2 orang wakil pekerja di dalam jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan tersebut. Dan sekiranya pihak majikan mengambil 100 dan lebih orang pekerja, maka pihak majikan hendaklah melantik seorang pengurusi, seorang setiausaha dan sekurang-kurangnya 4 orang wakil pekerja dan 4 orang wakil majikan di dalam jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Sekiranya pihak majikan gagal untuk menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Sekiranya pihak majikan tidak dapat menyatakan sebarang surat lantikan ataupun ahli jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Dan kepatuhan bahagian ahli jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan ini boleh dirujuk kepada Peraturan 5, iaitu Peraturan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan tahun 1996. Kita masih lagi di bahagian Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan ataupun JKK. Keputusan OSHA akan ditandakan sebagai ya sekiranya pihak majikan menjalankan mesyuarat secara berkala, di mana kekerapan mesyuarat dijalankan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dan segala perbincangan isu berkaitan dengan KKP dinyatakan di dalam minit mesyuarat. Ini adalah kepatuhan di bawah Peraturan 21 Peraturan JKK 1996. Sekiranya pihak majikan gagal menjalankan mesyuarat, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah bahagian C, iaitu pemeriksaan tempat kerja oleh JKK. Sekiranya pihak majikan ataupun ahli JKK menjalankan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dan ini dinyatakan di dalam rekod pemeriksaan tempat kerja ataupun sebarang senarai semak tempat kerja yang telah lengkap diisi oleh pihak ahli JKK itu sendiri. Dan sekiranya pihak majikan tidak menjalankan sebarang pemeriksaan tempat kerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Dan ini adalah kepatuhan di bawah Peraturan 12 Peraturan JKK 1996. Seterusnya adalah sekiranya berlaku sebarang kemalangan, penyakit pekerjaan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan ataupun kemalangan nyaris di tempat kerja, pihak JKK hendaklah menjalankan siasatan kemalangan terhadap perkara-perkara tersebut dan laporan ringkas kemalangan yang lengkap hendaklah disediakan dan disemak oleh pengurusi JKK. Sekiranya ahli JKK tidak menjalankan sebarang siasatan kemalangan, jika berlaku kemalangan di tempat kerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Sekiranya tiada sebarang kemalangan di tempat kerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai NA. Dan ini adalah kepatuhan di bawah Peraturan 13-1 Peraturan JKK 1996. Kita masih lagi di bahagian pengelolaan KKP, iaitu bahagian B4, iaitu pegawai yang bertanggungjawab. Sekiranya pihak majikan telah pun melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan KKP seperti person in charge, OSH coordinator dan lain-lain pegawai, maka keputusan OSHA akan menjadi ya. Sekiranya pihak majikan gagal untuk melantik sebarang pegawai untuk menjalankan urusan KKP, maka keputusan OSHA akan menjadi tidak. Sekiranya pihak majikan telah pun melantik pegawai keselamatan dan kesihatan yang kompeten di tempat kerja, maka keputusan OSHA akan menjadi NA. Seterusnya kita ke bahagian elemen B5, iaitu penubuhan pasukan keselamatan dan kesihatan. Pasukan keselamatan dan kesihatan ini ditubuhkan untuk
mana-mana tempat kerja yang mempunyai kurang daripada 40 orang pekerja, contohnya di sektor IKS. Keahlian pasukan keselamatan dan kesihatan ini hendaklah diwujudkan dan pihak majikan hendaklah menyediakan carta organisasi yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengerusi yang boleh membuat keputusan, wakil majikan dan juga wakil pekerja di dalam carta organisasi tersebut. Seterusnya, keputusan akan menjadi tidak sekiranya pihak majikan tidak menyediakan sebarang carta organisasi berkenaan dengan pasukan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Seterusnya, pasukan ini hendaklah menjalankan mesyuarat dan segala mesyuarat berhubung dengan KKP hendaklah direkodkan, dan keputusan akan menjadi tidak sekiranya pihak majikan gagal menjalankan sebarang mesyuarat berkaitan dengan KKP. Seterusnya, pasukan ini hendaklah menjalankan pemeriksaan tempat kerja dan rekod pemeriksaan tempat kerja hendaklah disimpan. Seterusnya, sekiranya berlaku sebarang siasatan kemalangan, penyakit pekerjaan, kerja dan bahaya, keracunan pekerjaan ataupun kemalangan nyaris, pasukan ini hendaklah bertindak untuk menyiasat kemalangan, dan laporan ringkas kemalangan yang lengkap dan disemak oleh majikan hendaklah disediakan oleh pasukan keselamatan dan kesihatan ini sekiranya pihak pasukan ini gagal menyediakan sebarang laporan, makna keputusan OSHA akan menjadi tidak. Seterusnya kita pergi kepada bahagian elemen C ataupun elemen latihan, dan di dalam elemen latihan ini terdapat 4 perkara yang akan diperiksa. Pertama adalah perancangan latihan, yang kedua adalah pelaksanaan latihan, yang ketiga adalah refresh training, yang keempat adalah penilaian latihan. Yang pertama adalah perancangan latihan. Untuk perancangan latihan ini, pihak majikan hendaklah menyediakan perancangan latihan berkaitan dengan KKP di tempat kerja. Sekiranya latihan ini tidak dirancang, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Dan seterusnya adalah pelaksanaan latihan. Untuk pelaksanaan latihan ini, beberapa perkara yang akan diperiksa adalah induksi, on-job training, ERP, pengendalian bahan kimia berbahaya, pengurusan pendedahan bunyi bising, dan juga latihan kepada kontraktor, pelawat ataupun orang lain selain pekerja. Untuk pelaksanaan latihan seperti latihan induksi, semua pekerja hendaklah menjalani latihan induksi dan ia dibuat sekali untuk semua pekerja dan rekod kehadiran hendaklah disediakan. Dan untuk latihan on-job training pula, semua pekerja hendaklah diberi on-job training sebelum memulakan kerja, dan ia hendaklah merujuk pada latihan pelaksanaan prosedur kerja selamat yang disediakan oleh pihak majikan di tempat kerja. Seterusnya adalah latihan ERP. Apakah latihan ERP ini? Latihan ERP ataupun Emergency Response Plan terdiri daripada latihan berkaitan dengan first aider, firefighter, fire drill, latihan berkaitan penggunaan peralatan ERP dan juga cara bertindak semasa kecemasan. Dan rekod latihan ini hendaklah disediakan untuk semakan pihak JKP. Seterusnya adalah latihan berkaitan dengan bahan kimia berbahaya. Untuk latihan berkaitan bahan kimia berbahaya ini hendaklah dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dan ini adalah peraturan di bawah 22/3/2 Peraturan USH tahun 2000. Seterusnya adalah latihan berkaitan dengan pengurusan pendedahan bunyi bising. Untuk latihan berkaitan dengan pengurusan pendedahan bunyi bising, latihan hendaklah dijalankan setiap tahun kepada pekerja yang terdedah kepada bunyi bising, dan ini adalah kehendak di bawah Peraturan 5/B Peraturan Bising tahun 2019. Seterusnya adalah latihan kepada kontraktor, pelawat ataupun orang lain. Latihan ini perlu dijalankan, dan contoh
rekod latihan adalah seperti taklimat keselamatan dan kesihatan kepada pihak kontraktor, pelawat ataupun orang lain dan ia hendaklah direkodkan untuk tujuan semakan. Kita masih lagi di bahagian latihan iaitu bahagian elemen C3. Elemen C3 ataupun refresher training ini hendaklah dijalankan dan sekiranya tidak dijalankan maka keputusan OSHA akan ditandakan sebagai tidak. Contoh refresher training adalah seperti in-house training yang dijalankan oleh pihak majikan dan setiap latihan ini hendaklah direkodkan. Seterusnya adalah penilaian latihan. Penilaian latihan ini boleh dijalankan sama ada melalui rekod, pemerhatian ataupun temuduga kepada pekerja. Selain itu, pekerja boleh juga diberi ujian bertulis ataupun ujian praktikal dan semua ujian ini direkodkan untuk menguji sama ada pekerja faham atau tidak terhadap latihan yang telah disediakan oleh pihak majikan.